Dengan limpah rahmatnya itu dapatlah kita bersama-sama dalam satu majlis yang sangat penting ini. Mudah-mudahan Allah SWT menambahkan kepada kita ilmu, pengetahuan dan juga kefahaman kita tentang agama dia, dan memberi kekuatan kepada kita untuk menghidupkan agama, mengamalkan agama dalam kehidupan kita. Jadi alhamdulillah pada hadirin sekalian, perbincangan kita pada pagi ini, kita nak bermuzakarah tentang kitab akidah ataupun kitab tauhid yang merupakan kitab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, yang mana beliau mengimlakkan ataupun dia membacakan di hadapan anak murid dia, dan yang meriwayat kitab dia ini itu adalah anak dia Hamad bin Abi Hanifah. Jadi kita jadi dalam kesempatan waktu yang amat terbatas ini, kita akan membicarakan kitab Al-Fiqhul Akbar ini, karangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang dilahirkan pada tahun 80 Hijrah dan meninggal pada tahun 150 Hijrah. Berkenaan dengan latar belakang dia tu, rasa tidak perlulah kita sebut, sebab itu masalah biografi dia tu, itu boleh kita cari, kita boleh dapat. Cuma dalam kesempatan waktu yang terbatas ini, kita nak bincang akidah dia. Jadi Fiqhul Akbar ini antara lima kitab yang kepunyaan Imam Abu Hanifah berkenaan dengan akidah, iaitu Fiqhul Akbar, Fiqhul Absat, Ar-Risalah, Al-Alim wal Muta'alim dan Al-Wasiyah. Ini beberapa kitab akidah yang menjadi karangan Imam Abu Hanifah. Kemudian seperti tajuk yang kita lihat, Al-Fiqhul Akbar. Jadi Al-Fiqhul Akbar itu mengapa ada Al-Akbar, mengapa Al-Fiqh? Sedangkan pokok perbahasan dalam kitab dia ni, dalam risalah dia ni, berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah, i'tiqad, tetapi disebutkan sebagai fiqh. Dan disebutkan pula Al-Akbar, mana fiqh yang agung. Jadi hal ni kita perlu lihat kepada penamaan ataupun istilah kepada ilmu. Sebab al-fiqh itu pada asalnya kefahaman yang mendalam. Kefahaman yang mendalam. Al-fahmul daqiq ataupun al-fahmul amik. Itu makna fiqh. Ya kita faham fiqh itu sebagai ilmu fiqh, berkenaan dengan amalan kita, praktikal kita itu benda yang sudah kemudian dah daripada asal dahulu. Jadi dalam pelbagai ilmu, ulama buat ada ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu akhlak ataupun tasawuf ataupun tazkiyah. Tetapi pada hakikatnya fiqh itu sebenarnya merangkumi kesemua, merangkumi kesemua cabang-cabang, yang mana akidah itu yang berkaitan dengan etika kita, fiqh itu yang berkait dengan amalan kita, dan akhlak itu berkenaan dengan tingkah laku kita. Tiga aspek. Jadi bila kata keseluruhan itu merupakan kefahaman kepada agama yang mendalam, maka
mengikut istilah Imam Abu Hanifah, al-fiqh al-akbar itu merujuk kepada i'tiqad, merujuk kepada akidah. Itu yang dikatakan sebagai al-fiqhul akbar. Dan mengikut ta'rif yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah sendiri, dia kata al-fiqh itu ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Maknanya diri itu mengetahui benda yang dia perlu i'tiqad dan apa yang wajib atas dia. Ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Jadi kira-kiranya fiqh akbar itu merujuk kepada akidah. Jadi fiqh kalau kita faham sekarang ni, itu boleh kita kata fiqhul asghar, fiqh kecil. Tapi bila kata fiqhul asghar tu, jadi benda kecil ni kalau sebut kecil tu akan nampak pada fahaman kita kecil dah lah. Sebab tu lah tak sebut fiqhul asghar. Sebab fiqh tu sebenarnya mendalam. Cuma yang dikatakan asghar tu nisbah kepada akbar, lebih besar. Tetapi tidak disebutkan fiqh kalau kita faham sekarang ini sebagai fiqhul shaghir ataupun asghar. Sebab apa? Sebab ada makna tidak berapa comel. Dan kitab fiqhul akbar ni adalah kitab yang sangat ringkas dan dia padat isi dia. Dan dia menjadi asas kepada kitab-kitab akidah yang lain, terutamanya yang kita kenali sebagai Al-Aqidah At-Tahawiyah kerana Imam Tahawi. Dan kitab ni menjadi tumpuan ulama mensyarahkan. Ulama mensyarahkan kitab ini, sangat panjang syarahnya itu, termasuklah yang ditulis oleh Mulla Alil Qari, pengarah kepada syarah Mishkatul Masabih. Dan juga ulama-ulama mazhab Hanafi menukilkan setiap daripada kandungan, menukilkan beberapa tempat dalam kitab fiqh akbar ni masuk dalam kitab-kitab mereka, terutamanya kitab akidah dan juga kitab usul fiqh. Lepas tu kita nak bacalah risalah kita ni. Cuma risalah yang ada pada tuan-tuan sekalian tu disediakan dalam keadaan agak tergesa-gesa lah. Dan itu dengan sebab itulah boleh tengoklah ada salah situ salah sini. Itu pertama sekali saya minta maaf lah dalam keterbatasan saya waktu tu. Hak ni yang mampu disediakan. Dan kemudian kita akan cara perbahasan kita ni kita akan peringkas, serengkah boleh, supaya kita dapat khatai lah, tutup habis hari ni insya-Allah. Cuma kalau tepat yang perlu kita eret sikit tu, kita akan itu sikit lah. Rabbi yassir wala tu'assir wa tamim bil khair ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Aslu tauhid wa ma yasihu al-i'tiqadu 'alayhi yajibu an yaqula amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala wal hisab wal mizan wal jannati wan nar wa dhalika kulluhu haqq. Jadi asas tauhid dan perkara yang sah boleh untuk diasaskan i'tiqad. Pada perkara yang wajib kita i'tiqad, yang menjadi asas kepada mentauhidkan Allah SWT, iaitu wajib mengucapkan saya beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan selepas kematian, ketentuan baik dan buruk. Hal ini kena lepas sikit. Pergi muka surat 10. Dia tak tahulah setting tu jadi lagu tu. Dia kena tambah
kena baiki dah sikit dari Allah. Ketentuan baik dan buruk itu dari Allah. Kemudian perhitungan timbangan syurga dan neraka, semuanya itu hak. Kita bagi mari tu tak tahulah lagu mana tu kan. Masalah perinting. Jadi hak ni Imam Abu Hanifah disebut kita panggil sebagai rukun iman. Dia sebut sebagai rukun iman. Hadis Jibril itulah. Bila Jibril tanya kepada Nabi SAW, mal iman, inilah Nabi jawab. Cuma hadis Jibril itu dia banyak versi pula, ada sebut dengan agak detail. Tetapi hak dalam kita ngaji dalam Sahih Muslim dan juga Bukhari, inilah setakat daripada qadar buruk dan baik itu putih situ. Jadi inilah yang dikatakan sebagai rukun iman. Perhitungan timbangan syurga neraka itu semuanya termasuk di bawah beretikad keyakinan tentang hari akhirat ataupun setelah daripada bangkit daripada mati. Cuma sebut bangkit daripada mati itu bangkit daripada kubur lah, agak khusus. Tetapi kalau kata penghidupan setelah daripada kematian, maka itu bermula dengan mahsyar, timbangan, hisab, masuk syurga, masuk neraka. Jadi hak inilah yang dikatakan sebagai rukun iman. Jadi kalau kita bila tu, walaupun bajet sini, dia pergi kepada ni tu jugalah. Lepas tu hak rukun iman inilah yang dikatakan sebagai iman ijmali, iman secara ringkas. Mana kita sebagai seorang Muslim, kita kena etika ni secara ringkas, kena terima dulu. Mana kalau orang baru masuk Islam tu, pada hari dia mari masuk Islam syahadah tu, dia kena etika selalu dengan rukun iman ini. Dengan rukun iman ini, barulah dia menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam nota bawah tu kita ayat ringkas sudahlah. Tauhid itu maknanya kita menganggap Allah SWT itu esa satu pada zat, sifat-sifat dan juga perbuatan dia. Lepas tu itu panggil isbat lah. Dalam kita mengesakan Allah SWT, mana dia sahaja yang berhak dipanggil sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Hak lain itu semua adalah makhluk. Jadi kalau kita menganggap sifat-sifat Allah Ta'ala itu ada juga pada makhluk, itu yang dikatakan sebagai syirik. Mana kita menyamakan Allah SWT dengan makhluk yang lain. Taswiyah, mana kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk yang lain, itu dikatakan sebagai syirik. Sebab apa? Sebab bila di akhirat tu orang musyrikin, bila dia dihitung, dibicarakan, dia kata nusawwikum bi rabbil alamin. Mana dia kata kita ni menganggap kamu, kita minta syafaat ni, nusawwikum, kami menyamakan kamu ni dengan Tuhan sekalian alam. Jadi itu makna syirik, menyamakan Allah SWT dengan mana-mana makhluk. Beretika bahawa Allah SWT esa, tidak ada sekutu baginya, tidak pada zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya, nama-namanya dan hukum-hukumnya. Dialah yang menciptakan mentadbir alam ini, Rabbul Alamin. Mencipta dan mentadbir. Jadi hak inilah yang menjadi asas kepada i'tiqad ataupun akidah. Akidah tu asalnya daripada aqadah, maknanya ikat. Jadi akidah tu makna sipu kemak. Mana bila sipu kemak tu tak tercabut lah, tidak terurai. Jadi lagu itulah apa yang kita yakin, kita percaya, mana kena kemak, kena kukuh. Mana kalau kita ikat, mana kita tambah ikat sesuatu tu, mana kalau apa, contoh lembu, dia agak pun tidak terkukuh, simpulan tu. Jadi akidah tu asalnya simpulan, benda-benda
konkret ataupun mahsusat, digunakan kepada simpulan hak dalam hati kita. Benda apa? Maknawi. Benda maknawi. Kemudian berkenaan dengan iman itu apa maksud dia? Itu membenarkan dengan hati. Dia kena ada tasdik dan iz'an, tunduk. Tunduk patuh. Mana orang yang dikatakan beriman itu dia mengaku Allah SWT itu sebagai Tuhan dia, Nabi SAW itu sebagai Rasul, dengan membenarkan dan dengan penuh kepatuhan tanpa ingkar dan batahan, tak ada syak dan syubhat. Dalam nota yang ketiga tu, dengan hati, kemudian dia lafazkan dengan lidah dia. Dia tak boleh dengan hati saja, dia kena tubik. Sebab itulah dia kena ada syahadat. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Dia kena ada syahadah. Maknanya kita menyaksikan, mana kita mengaku kena ijtihad. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan, mana dia kena kata Allah tu Tuhan kita. Jadi dengan lafaz, kemudian dengan penuh kerelaan, bukan terpaksa dan terdesak, seperti yang berlaku kepada Fir'aun. Fir'aun tu kalau kita baca surah Yunus ayat 90 tu, dia kata aku beriman dengan Tuhan yang Nabi Musa beriman. Hatta iza adrakahul gharaq. Bila dia nak tergelar tu dia kata aku beriman dengan Tuhan Musa. Jadi kalau kira kalau tak faham, dia kata Fir'aun pun beriman juga kepada Allah Ta'ala. Tetapi iman tu iman yang tidak berguna. Iman tu panggil iman ittirar. Mana terpaksa lah. Sebab dia nak mati lala. Dia nak mati lala dah. Hendaknya iman ikhtiari. Mana dengan pilihan kita. Begitu juga bila apa? Bila nak kiamat nanti, pakai naik matahari dari sebelah barat. Jadi pada waktu tu iman tak berguna lagi. Sebab apa? Sebab sudah jelas berlaku. Jadi hendaknya kita beriman tu dengan penuh kepercayaan. Kita membenarkan bagi orang tidak nampak hak ghaib ini. Kemudian yang dikatakan beriman dengan Allah SWT itu, nombor satu, tidak ada yang menciptakan alam ini, mentadbir, mengatur, memberi rezeki semua tu, Allah Ta'ala sahaja. Yang dikatakan rububiyah. Rububiyah. Hak nombor dua tu, beriktikad tidak ada yang layak dan berhak disembah melainkan Allah Ta'ala sahaja. Inilah yang dikatakan uluhiyah. Kemudian beriktikad bahawa Allah SWT memiliki sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan layaknya dia tu, tak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Itu panggil tauhid asma' wa sifat. Dan semua tiga tauhid ni terangkum dalam ayat 65 surah Maryam ini. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Fa'bud itu beribadahlah, itu panggil tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya itu tauhid samiyah. Apakah kamu tahu orang yang senama sebanding serupa dengan dia? Itu tauhid asma' wa sifat. Jadi hok kata tiga serakai, tauhid tiga serakai, sinilah ambil dia nya. Ada saudara sayang. Tidak kata hak ni cipta orang kemudian ada. Kemudian hak nombor 5 tu beriman dengan malaikat. Mereka tidak bersifat dengan sifat manusia. Tidak makan, tidak minum, tidak berkeluarga. Mereka diciptakan dengan fitrah ketaatan. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak membantah, mengingkari, derhaka kepada Allah Ta'ala. Mereka sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kemudian itu betul sikit, wajib beriman
dengan mana-mana malaikat yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis dengan nama-nama atau dengan tugas-tugas mereka. Kemudian beriman dengan Rasul. Ini seperti yang kita itulah, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bila dia janji kepada Nabi Adam ni, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Bila Nabi Adam itu diturunkan ke bumi itu, Allah Taala kata fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Pada bila mari kepada kamu petunjuk daripada aku, siapa dia ikut, dia akan mendapat hidayah lah. Mafhum ayat tu. Jadi mari huda daripada Allah Taala itu melalui lagu mana? Kerana melalui Allah SWT mewahyukan kepada manusia pilihan dia, Rasul. Mana Allah SWT mewahyukan kalam dia, kitab dia kepada manusia yang terpilih, Rasul, melalui malaikat. Jadi sebab itulah sebut beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab, kemudian beriman dengan Rasul. Dia ada turutan tu. Sebab apa? Jadi Allah Ta'ala nak kita mentauhidkan kepada dia tu, ikut patuh pada perintah dia tu, dia beri hidayah kepada kita. Jadi hidayah tu mari melalui apa? Melalui wahyu. Wahyu tu kepada Nabi, tetapi melalui perantaraan malaikat. Jadi sebab itulah kena beriman dengan malaikat. Sebab malaikat inilah yang menerima wahyu daripada Allah SWT, dan dia sampaikan wahyu itu kepada Rasul. Jadi beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, wahyu, beriman dengan Rasul. Dia tu kemudian nombor 9, nota nombor 9, nota nombor 8. Tak apalah, seperti yang kita sebut tadi tu. Mana hari kiamat, ataupun hari kiamat mana hari dibangkitkan semula, bangun diri belaka semula lepas daripada hancur, ataupun disebut juga sebagai hari akhirat, mana hari yang terakhir, mana hari yang kekal abadi lah. Nombor 9, beriman dengan qada dan qadar, beriktikad setiap apa yang ada di alam ini yang terdiri daripada kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat, sehinggalah perbuatan manusia sama ada iman, kekufuran, taat, maksiat, hidayah atau sesat, semuanya dengan qada dan qadar Allah Ta'ala berlaku. Dengan iradah dia, dengan ciptaan dia, dengan kekuasaan dia. Mana hal ni benda yang dia tentukan. Ada Imam Abu Hanifah dalam perkara ni dia bahas balik. Nanti dia ada bab takdir tu. Kemudian muka surat yang ke-6, wallahu ta'ala wahid la min tariqil adad walakin min tariqin annahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la yushbihu syai'an min al-asya'i min khalqih wa la yushbihu syai'un min khalqih. Allah SWT itu satu, bukan dari segi bilangan, tetapi dari segi tiada sekutu baginya. Tiada melahirkan anak, tiada dilahirkan, dan dia tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk, dan tiada satu pun daripada makhluk yang menyerupainya. Mana Allah SWT itu satu. Jadi satu tu mungkin pada kita kata lepas satu ada dua, sebelum satu 0.9. Jadi Imam Abu Hanifah kata satu tu bukan dari sudut hak kita bilang. Satu tu bukan dari segi lepas satu ada dua, ataupun sebelum satu tu kosong, ataupun setengah. Itu panggil angka dari segi bilangan. Maksud satu di sini dari segi mana, iaitu menafikan ketuhanan selain daripada Allah Ta'ala. Mana dalam bahasa Melayu kita esa lah. Jadi kalau kita tengok sini cara ulama kita terjemah Allah SWT itu satu, dia terjemah satu, dia terjemah esa lagi. Jadi tak ada kemuskilan.
Tapi dalam bahasa Arab ni, dia ahad wahid tu dia kurang dah. Tapi dalam bahasa Melayu kita ni, kalau kata esa tu tak fikir dah hak lain. Mana kita kira keesaan Allah Ta'ala. Mana itu cara cermat ulama kita pilih terjemahan untuk tauhid Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan dia wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Itu dalil dia. Jadi bukan dari segi bilangan nombor sebelah tu. Jika satu dari segi bilangan, maka satu sebagai permulaan kepada yang lain selepasnya. Maksudnya lepas satu ada 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya lah, infinity. Dan ini mustahil bagi Allah SWT. Dikatakan juga satu itu terdiri daripada 2 separuh. Mana separuh campur separuh, 2 separuh tu jadi ini pun mustahil juga daripada Allah SWT. Sebab apa? Jika demikian berarti dia mempunyai juzuk yang membentuknya. Allah SWT ni dia bukan jisim. Kita ni jisim sebab apa? Sebab kita ada juzuk-juzuk yang membentuk kita. Kita ada daging, ada darah, ada air, ada benda-benda lain, macam-macam ada dari diri kita ni. Ada tulai ke apa semua. Itu kita jisim, ada juzuk yang membentuk kita. Dulu kita kecil, tak besar tapak tangan, kemudian jadi besar sedikit demi sedikit. Itu ada juzuk. Maksud Imam Abu Hanifah ialah mensabitkan bahawa ketuhanan itu bagi Allah sahaja, dan menafikannya bagi yang lain. Mana hak lain tu tidak, tiada sesuatu pun yang layak dipanggil sebagai Tuhan kecuali Allah SWT sahaja. Itu maksud dia. La syarikalah. La syarikalah. Jadi kalau kita ngaji Arab tu, wallahu ta'ala wahid, dia situ dia macam ada senggan sikit, la min tariqil adad walakin min tariqi min tariqi itu panggil macam jumlah muqtaribah lah. Mana kalau asal ayatnya wallahu ta'ala wahid la annahu la syarikalah. Jadi dia ayat la min tariqil adad itu nak menghilangkan kesamaran lah. Lam yalid wa lam yulad. Ini Imam Abu Hanifah petik daripada surah Al-Ikhlas. Menafikan dan membangkakan berbilang Tuhan dengan cara tawallud. Mana lahir daripada hak lain. Mana menafikan ni Allah Ta'ala ini berasal daripada sesuatu yang lain. Nafi itu satu lagi menafikan ni menafikan daripada dia tu terbit yang lain. Mana nafi atas bawah. Menafikan dan membangkakan berbilang Tuhan dengan cara tawallud, beranak dan diperanakkan. Sesuatu yang dilahirkan itu menyamai dengan yang melahirkan. Sebab itulah Allah Ta'ala kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu mengukuhkan lagi bahawa kalau kata Tuhan itu diperanakkan, mesti sifat anak dengan ayah ni dia serupa. Sifat ayah serupa dengan anak mewarisi sifat ayah. Tapi Allah Ta'ala kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu menegaskan lagi makna kul huwallahu ahad itu. Tidak ada dia tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk. Mana Allah Ta'ala itu sendiri tak serupa dengan makhluk dia, dan makhluk tidak serupa dengan Allah Ta'ala. Dua sudut tu lah. Jadi kalau kata Allah SWT serupa dengan makhluk, itu panggil tasbih, musyabbihah. Mana kita menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ikutlah dalam mana-mana sudut, pada zat ke, pada sifat ke, pada nama ke, pada perbuatan. Kalau kita kata siapa, itu berarti musyabbihah, menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Itu panggil akidah tasbih. Jadi Allah SWT tak serupa. Sebab itulah dia kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan dia. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat.
Tidak ada yang menyerupai dan menyamai Allah baik dari segi zat, sifat maupun perbuatan. Dia maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Jadi ayat ni sebenarnya dia ada nafi dan isbat ni juga. Laisa kamitslihi syai', mana dia tak serupa apa-apa. Tak ada orang serupa dengan dia. Dia tak serupa dengan mana-mana makhluk, mana-mana makhluk pun tak serupa dengan dia. Kalau berhenti setakat tu saja, seolah-olah ni nampak Tuhan tak ada sifat lah. Dia tak boleh nak faham. Tetapi dia Allah SWT kata wa huwas samiul basir. Mana dia ada sifat yang sempurna. Ini nak menolak akidah Mu'attilah. Akidah Mu'attilah ni dia kira Tuhan tak ada sifat. Tuhan tak ada sifat. Ataupun panggil akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah ataupun Mu'attilah, kumpulan yang sama. Dengan limpah rahmatnya itu dapatlah kita bersama-sama dalam satu majlis yang sangat penting ini. Mudah-mudahan Allah SWT menambahkan kepada kita ilmu, pengetahuan dan juga kefahaman kita tentang agama dia, dan memberi kekuatan kepada kita untuk menghidupkan agama, mengamalkan agama dalam kehidupan kita. Jadi alhamdulillah pada hadirin sekalian, perbincangan kita pada pagi ini, kita nak bermuzakarah tentang kitab akidah ataupun kitab tauhid yang merupakan kitab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, yang mana beliau mengimlakkan ataupun dia membacakan di hadapan anak murid dia, dan yang meriwayat kitab dia ini itu adalah anak dia Hamad bin Abi Hanifah. Jadi kita jadi dalam kesempatan waktu yang amat terbatas ini, kita akan membicarakan kitab Al-Fiqhul Akbar ini, karangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang dilahirkan pada tahun 80 Hijrah dan meninggal pada tahun 150 Hijrah. Berkenaan dengan latar belakang dia tu, rasa tidak perlulah kita sebut, sebab itu masalah biografi dia tu, itu boleh kita cari dan boleh dapat. Cuma dalam kesempatan waktu yang terbatas ini, kita nak bincang akidah dia. Jadi Fiqhul Akbar ini antara 5 kitab yang kepunyaan Imam Abu Hanifah berkenaan dengan akidah, iaitu Fiqhul Akbar, Fiqhul Absat, Al-Risalah, Al-Alim wal-Muta'alim dan Al-Wasiyah. Ini beberapa kitab akidah yang menjadi karangan Imam Abu Hanifah. Kemudian seperti tajuk yang kita lihat, Al-Fiqhul Akbar. Jadi Al-Fiqhul Akbar tu mengapa ada Al-Akbar? Mengapa Al-Fiqh? Sedangkan pokok perbahasan dalam kitab dia ni, dalam risalah dia ni, berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah, i'tiqad, tetapi disebutkan sebagai fiqh. Dan disebutkan pula Al-Akbar, mana fiqh yang agung. Jadi hal ni kita perlu lihat kepada penamaan ataupun istilah kepada ilmu. Sebab al-fiqh itu pada asalnya kefahaman yang mendalam. Kefahaman yang mendalam. Al-fahmul daqiq ataupun al-fahmul amik. Itu makna fiqh. Ya kita faham fiqh itu sebagai ilmu fiqh, berkenaan dengan amalan kita, praktikal kita, itu benda yang sudah kemudian dah daripada
hak asal dahulu. Jadi dalam pelbagai ilmu, ulama buat ada ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu akhlak ataupun tasawuf ataupun tazkiyah. Tetapi pada hakikatnya fiqh itu sebenarnya merangkumi kesemua. Merangkumi kesemua cabang-cabang. Yang mana akidah itu yang berkaitan dengan etikad kita, fiqh itu yang berkait dengan amalan kita, dan akhlak itu berkenaan dengan tingkah laku kita. 3 aspek. Jadi bila kata keseluruhan itu merupakan kefahaman kepada agama yang mendalam, maka mengikut istilah Imam Abu Hanifah, al-fiqh al-akbar itu merujuk kepada etikad, merujuk kepada akidah. Itu yang dikatakan sebagai al-fiqhul akbar. Dan mengikut ta'rif yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah sendiri, dia kata al-fiqh itu ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Maknanya diri itu mengetahui benda yang dia perlu etikad dan apa yang wajib atas dia. Ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Jadi kira-kiranya fiqh akbar itu merujuk kepada akidah. Jadi fiqh kita faham sekarang ni, itu boleh kita kata fiqhul asghar, fiqh kecil. Tapi bila kata fiqhul asghar tu, jadi benda kecil ni kalau sebut kecil tu akan nampak pada pandang kita kecil lah. Sebab tu lah tak sebut fiqhul asghar. Sebab fiqh tu sebenarnya mendalam. Cuma yang dikatakan asghar tu nisbah kepada akbar, lebih besar. Tetapi tidak disebutkan fiqh kita faham sekarang ni sebagai fiqhul saghir ataupun asghar. Sebab apa? Sebab ada makna tidak berapa comel. Dan kitab fiqhul akbar ni adalah kitab yang sangat ringkas dan dia padat isi dia, dan dia menjadi asas kepada kitab-kitab akidah yang lain, terutamanya yang kita kenali sebagai al-aqidah at-tahawiyah karena Imam Tahawi. Dan kitab ni menjadi tumpuan ulama mensyarahkan kitab ini. Sangat banyak syarahnya itu, termasuklah yang ditulis oleh Mulla Alil Qari, pengarah kepada syarah Mishkatul Masabih. Dan juga ulama-ulama mazhab Hanafi menukilkan setiap daripada kandungnya, menukilkan beberapa tempat dalam kitab fiqh akbar ni masuk dalam kitab-kitab mereka, terutamanya kitab akidah dan juga kitab usul fiqh. Lepas tu kita nak baca lah risalah kita ni. Cuma risalah yang ada pada tuan-tuan sekalian tu disediakan dalam keadaan agak tergesa-gesa lah. Dan itu dengan sebab itulah boleh tengoklah ada salah situ salah sini. Itu pertama sekali saya minta maaf lah dalam keterbatasan saya waktu tu. Hak ni yang mampu disediakan. Dan kemudian kita akan cara berbahasa kita ni kita akan peringkas, serengkah boleh, supaya kita dapat khatai lah, tutup habis hari ni insya-Allah. Cuma kalau tepat yang perlu kita eret sikit tu, kita pakai itu sikit lah. Rabbi yassir wala tu'assir wa tamim bil khair ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Aslu tauhid wa ma yasihu al-i'tiqadu 'alayhi yajibu an yaqula amantu billah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala wal hisab wal mizan wal jannati wan nar wa dhalika kulluhu haqq. Jadi asas tauhid dan perkara yang sah boleh untuk diasaskan i'tikad. Pada perkara yang wajib kita i'tikad, yang menjadi asas kepada mentauhidkan Allah SWT, iaitu wajib mengucapkan saya beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan selepas kematian, ketentuan baik dan buruk. Hal ini kena lepas sikit. Pergi muka surat 10. Dia tak tahulah setting tu jadi lagu tu. Dia kena tambah, kena baiki dah sikit. Dari Allah, ketentuan baik dan buruk itu dari Allah. Kemudian perhitungan, timbangan syurga dan neraka, semuanya itu hak. Kita bagi mari tu tak tahulah lagu mana tu, masalah perinting. Jadi hak ni Imam Abu Hanifah disebut kita panggil sebagai rukun iman. Dia sebut sebagai rukun iman. Hadis Jibril itulah, bila Jibril tanya kepada Nabi SAW, mal iman, inilah Nabi jawab. Cuma hadis Jibril itu dia banyak versi pula, ada sebut dengan agak detail, tetapi hak dalam kita ngaji dalam Sahih Muslim dan juga Bukhari, inilah setakat daripada qadar buruk dan baik itu putih situ. Jadi inilah yang dikatakan sebagai rukun iman. Perhitungnya, timbangnya syurga neraka itu semuanya termasuk di bawah beretikad keyakinan tentang hari akhirat ataupun setelah daripada bangkit daripada mati. Cuma sebut bangkit daripada mati itu bangkit daripada kubur lah, agak khusus. Tetapi kalau kata penghidupan setelah daripada kematian, maka itu bermula dengan mahsyar, timbangnya, hisab, masuk syurga, masuk neraka. Jadi hak inilah yang dikatakan sebagai rukun iman. Jadi kalau kita bila tu, walaupun bajet sini, dia pergi kepada ni tu jugalah. Lepas tu hak rukun iman inilah yang dikatakan sebagai iman ijmali, iman secara ringkas. Mana kita sebagai seorang Muslim, kita kena i'tikad ni secara ringkas, kena terima dulu. Mana kalau orang baru masuk Islam tu, pada hari dia mari masuk Islam syahadah tu, dia kena i'tikad selalu ni, dengan rukun iman ini, dengan rukun iman ini, barulah dia menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam nota bawah tu kita ayat ringkas sudahlah. Tauhid itu maknanya kita menganggap Allah SWT itu esa satu pada zat, sifat-sifat dan juga perbuatan dia. Lepas tu itu panggil isbat lah. Kalau kita mengesakan Allah SWT, mana dia sahaja yang berhak dipanggil sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Hak lain itu semua adalah makhluk. Jadi kalau kita menganggap sifat-sifat Allah Ta'ala itu ada juga pada makhluk, itu yang dikatakan sebagai syirik. Mana kita menyamakan Allah SWT dengan makhluk yang lain, taswiyah, mana kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk yang lain, itu dikatakan sebagai syirik. Sebab apa? Sebab bila di akhirat tu orang musyrikin, bila dia dihitung, dibicarakan, dia kata nusawwikum bi rabbil alamin. Mana dia kata kita ni menganggap kamu, kita minta syafaat ni, nusawwikum, kami menyamakan kamu ni dengan Tuhan sekalian alam. Jadi itu makna syirik, menyamakan Allah SWT dengan mana-mana makhluk.
Beretikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala esa tidak ada sekutu baginya, tidak pada zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya, nama-namanya dan hukum-hukumnya. Dialah yang menciptakan mentadbir alam ini, Rabbul Alamin. Mencipta dan mentadbir. Jadi hak inilah yang menjadi asas kepada etikad ataupun akidah. Akidah tu asalnya daripada aqadah, maknanya ikat. Jadi akidah tu makna sipu kemak. Mana bila sipu kemak tu tak tercabut lah, tidak terurai. Jadi lagu itulah apa yang kita yakin, kita percaya, mana kena kemak, kena kukuh. Mana kalau kita ikat, mana kita tambah ikat sesuatu tu, mana kalau apa, contoh lembu, dia agak pun tidak terpukul, simpulan tu. Jadi akidah tu asalnya simpulan benda-benda konkret ataupun mahsusat digunakan kepada simpulan hak dalam hati kita. Benda apa? Maknawi. Benda maknawi. Kemudian berkenaan dengan iman itu apa maksud dia? Itu membenarkan dengan hati. Dia kena ada tasdik dan iz'an, tunduk. Tunduk patuh. Mana orang yang dikatakan beriman itu dia mengaku Allah SWT itu sebagai Tuhan dia, Nabi SAW itu sebagai Rasul, dengan membenarkan dan dengan penuh kepatuhan tanpa ingkar dan batahan, tak ada syak dan syubhat. Dalam nota yang ketiga tu, dengan hati, kemudian dia lafazkan dengan lidah dia. Dia tak boleh dengan hati saja, dia kena tubik. Sebab itulah dia kena ada syahadat. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Dia kena ada syahadat. Maknanya kita menyaksikan, mana kita mengaku kena ijtihad. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan, mana dia kena kata Allah tu Tuhan kita. Jadi dengan lafaz, kemudian dengan penuh kerelaan, bukan terpaksa dan terdesak, seperti yang berlaku kepada Fir'aun. Fir'aun tu kalau kita baca surah Yunus ayat 90 tu, dia kata aku beriman dengan Tuhan yang Nabi Musa beriman. Hatta iza adrakahul gharaq. Bila dia nak tergelar tu dia kata aku beriman dengan Tuhan Musa. Jadi kalau kira kalau tak faham, dia kata Fir'aun pun beriman juga kepada Allah Ta'ala. Tetapi iman tu iman yang tidak berguna. Iman tu panggil iman ittirar. Mana terpaksa lah. Sebab dia nak mati lala. Dia nak mati lala dah. Hendaknya iman ikhtiari. Mana dengan pilihan kita. Begitu juga bila apa? Bila nak kiamat nanti, akan naik matahari dari sebelah barat. Jadi pada waktu tu iman tak berguna lagi. Sebab apa? Sebab sudah jelas berlaku. Jadi hendaknya kita beriman tu dengan penuh kepercayaan. Kita membenarkan bagi orang yang tidak nampak hak gaib ini. Kemudian yang dikatakan beriman dengan Allah SWT itu, nombor satu, tidak ada yang menciptakan alam ini, mentadbir, mengatur, memberi rezeki semua tu, Allah Ta'ala sahaja. Yang dikatakan rububiyah. Rububiyah. Hak nombor dua tu, beretikad tidak ada yang layak dan berhak disembah melainkan Allah Ta'ala sahaja. Inilah yang dikatakan uluhiyah. Kemudian beretikad bahawa Allah SWT memiliki sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan layaknya dia tu, tak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Itu panggil tauhid asma' wa sifat. Dan semua tiga tauhid ini terangkum dalam ayat 65 surah Maryam ini. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Fa'bud itu beribadahlah, itu panggil tauhid uluhiyah.
Hal ta'lamu lahu samiyah, itu tauhid samiyah. Apakah kamu tahu orang yang senama sebanding serupa dengan dia? Itu tauhid asma wa sifat. Jadi orang kata tiga serakai, tauhid tiga serakai, sinilah ambil dia nya. Ada saudara sayang, tidak kata hak ni cipta orang kemudian ada. Kemudian hak nombor 5 tu beriman dengan malaikat. Mereka tidak bersifat dengan sifat manusia, tidak makan, tidak minum, tidak berkeluarga. Mereka diciptakan dengan fitrah ketaatan. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak membantah, mengingkari, derhaka kepada Allah Ta'ala. Mereka sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kemudian itu betul sikit, wajib beriman dengan mana-mana malaikat yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis dengan nama-nama atau dengan tugas-tugas mereka. Kemudian beriman dengan Rasul. Ini seperti yang kita itulah, maknanya Allah SWT bila dia janji kepada Nabi Adam ni, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Bila Nabi Adam tu diturunkan ke bumi tu, Allah Taala kata fa imma ya'tiyannakum minni huda. Pada bila mari kepada kamu petunjuk daripada aku, siapa dia ikut, dia akan mendapat hidayah lah. Mafhum ayat tu. Jadi mari huda daripada Allah Ta'ala itu melalui lagu mana? Kerana melalui Allah SWT mewahyukan kepada manusia pilihan dia, Rasul. Mana Allah SWT mewahyukan kalam dia, kitab dia kepada manusia yang terpilih, Rasul, melalui malaikat. Jadi sebab itulah sebut beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab, kemudian beriman dengan Rasul. Dia ada turutan tu. Sebab apa? Jadi Allah Ta'ala nak kita mentauhidkan kepada dia tu, ikut patuh pada perintah dia tu, dia beri hidayah kepada kita. Jadi hidayah tu mari melalui apa? Melalui wahyu. Wahyu tu kepada Nabi, tetapi melalui perantara malaikat. Jadi sebab itulah kena beriman dengan malaikat. Sebab malaikat inilah yang menerima wahyu daripada Allah SWT, dan dia sampaikan wahyu tu kepada Rasul. Jadi beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, wahyu, beriman dengan Rasul. Dia tu. Kemudian nombor 9, nota nombor 9, nota nombor 8. Tak apalah, seperti yang kita sebut tadi tu. Mana hari kiamat, ataupun hari kiamat mana hari dibangkitkan semula, bangun diri belaka semula lepas daripada hancur, ataupun disebutkan juga sebagai hari akhirat, mana hari yang terakhir, mana hari yang kekal abadilah. Nombor 9, beriman dengan qada dan qadar, beriktikad setiap apa yang ada di alam ini yang terdiri daripada kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat, sehinggalah perbuatan manusia sama ada iman, kekufuran, taat, maksiat, hidayah atau sesat, semuanya dengan qada dan qadar Allah Ta'ala berlaku. Dengan iradah dia, dengan ciptaan dia, dengan kekuasaan dia. Mana hal ni benda yang dia tentukan. Ada Imam Abu Hanifah dalam perkara ni dia bahas balik. Nanti dia ada bab takdir tu. Kemudian muka surat ayat ke-6, wallahu ta'ala wahid la min tariqil adad walakin min tariqin annahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la yushbihu syai'an min al-asya'i min khalqih wa la yushbihu syai'un min khalqih. Allah SWT itu satu, bukan dari segi bilangan, tetapi dari segi tiada sekutu baginya. Tiada melahirkan anak, tiada dilahirkan, dan dia tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk, dan tiada satu pun daripada makhluk yang menyerupainya. Mana Allah SWT itu satu. Jadi satu tu
Mungkin pada kita kata lepas satu ada dua. Sebelum satu 0.9. Jadi Imam Abu Hanifah kata satu tu bukan dari sudut hak kita bilang. Satu tu bukan dari segi lepas satu ada dua, ataupun sebelum satu tu kosong ataupun setengah. Itu panggil angka dari segi bilangan. Maksud satu di sini dari segi mana, iaitu menafikan ketuhanan selain daripada Allah Ta'ala. Mana dalam bahasa Melayu kita esa lah. Jadi kalau kita tengok sini cara ulama kita terjemah Allah SWT itu satu, dia terjemah satu, dia terjemah esa lagi. Jadi tak ada kemuskilan. Tapi dalam bahasa Arab ni dia ahad wahid tu dia kurang dah. Tapi dalam bahasa Melayu kita ni kalau kata esa tu tak fikir dah hak lain. Mana kita kira keesaan Allah Ta'ala. Mana itu cara cuma ulama kita pilih terjemahan untuk tauhid Allah SWT ini. Dalil dia wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Itu dalil dia. Jadi bukan dari segi bilangan nombor sebelah tu. Jika satu dari segi bilangan, maka satu sebagai permulaan kepada yang lain selepasnya. Mana lepas satu ada 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya lah, infinity. Dan ini mustahil bagi Allah SWT. Dikatakan juga satu itu terdiri daripada 2 separuh. Mana separuh campur separuh, 2 separuh tu jadi ini pun mustahil juga daripada Allah SWT. Sebab apa? Jika demikian berarti dia mempunyai juzuk yang membentuknya. Allah SWT ni dia bukan jisim. Kita ni jisim sebab apa? Sebab kita ada juzuk-juzuk yang membentuk kita. Kita ada daging, ada darah, ada air, ada benda-benda lain, macam-macam ada dari diri kita ni. Ada tulai ke apa semua. Itu kita jisim, ada juzuk yang membentuk kita. Dulu kita kecil, tak besar tapak tangan, kemudian jadi besar sedikit demi sedikit. Itu ada juzuk. Maksud Imam Abu Hanifah ialah mensabitkan bahawa ketuhanan itu bagi Allah sahaja, dan menafikannya bagi yang lain. Mana hak lain tu tidak, tiada sesuatu pun yang layak dipanggil sebagai Tuhan kecuali Allah SWT sahaja. Itu maksud dia. La syarikalah. La syarikalah. Jadi kalau kita ngaji Arab tu, wallahu ta'ala wahid, dia situ dia macam ada senggan sikit. Lam min tariqil adad walakin min tariqi min tariqi itu panggil macam jumlah muqtaribah lah. Mana kalau asal ayatnya wallahu ta'ala wahid la annahu la syarikalah. Jadi dia yang la min tariqil adad itu nak menghilangkan kesamaran lah. Lam yalid wa lam yulad. Ini Imam Abu Hanifah petik daripada surah Al-Ikhlas. Menafikan dan membangkakan berbilang Tuhan dengan cara tawallud. Mana lahir daripada hak lain. Mana menafikan ni Allah Ta'ala ni ini berasal daripada sesuatu yang lain. Nafi itu satu lagi menafikan ni menafikan daripada dia tu terbit yang lain. Mana nafi atas bawah. Menafikan dan membangkakan berbilang Tuhan dengan cara tawallud, beranak dan diperanakkan. Sesuatu yang dilahirkan itu menyamai dengan yang melahirkan. Sebab itulah Allah Ta'ala kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu mengukuhkan lagi bahawa kalau kata Tuhan itu diperanakkan, mesti sifat anak dengan ayah ni dia serupa. Sifat ayah serupa dengan anak mewarisi sifat ayah. Tapi Allah Ta'ala kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu menegaskan lagi makna kul huwallahu ahad itu. Tidak ada
dia tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk. Mana Allah Ta'ala itu sendiri tak serupa dengan makhluk dia, dan makhluk tidak serupa dengan Allah Ta'ala. Dua sudut je lah. Jadi kalau kata Allah SWT serupa dengan makhluk, itu panggil tasbih, musyabbihah. Mana kita menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ikutlah dalam mana-mana sudut, pada zat ke, pada sifat ke, pada nama ke, pada perbuatan. Kalau kita kata sama, itu berarti musyabbihah, menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Itu panggil akidah tasbih. Jadi Allah SWT tak serupa. Sebab itulah dia kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan dia. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang menyerupai dan menyamai Allah baik dari segi zat, sifat maupun perbuatan. Dia maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Jadi ayatnya sebenarnya dia ada nafi dan isbat ni juga. Laisa kamitslihi syai', mana dia tak serupa apa-apa. Tak ada orang serupa dengan dia. Dia tak serupa dengan mana-mana makhluk, mana-mana makhluk pun tak serupa dengan dia. Kalau berhenti setakat tu saja, seolah-olah ni nampak Tuhan tak ada sifat lah. Dia tak boleh nak faham. Tetapi dia Allah SWT kata wa huwas samiul basir. Mana dia ada sifat yang sempurna. Ini menolak akidah Mu'attilah. Akidah Mu'attilah ni dia kira Tuhan tak ada sifat. Tuhan tak ada sifat. Ataupun panggil akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah ataupun Mu'attilah, kumpulan yang sama.